Okey, so kita tengok soalan bahagian A. Okey, bahagian A daripada Kolej Negeri Sembilan. Okey, sebelum tu terima kasih kepada Kolej Negeri Sembilan kerana sudi berkongsi soalan dengan Kolej Multiklasi Kelantan dan seluruh kolej di Malaysia. Okey, untuk soalan 1A, kita melibatkan limit negatif infinity. Okey, sebelum tu kita semak dahulu adakah soalan ini kita dapat bentuk tak tentu. Okey, so kalau kita ganti yang di atas kita dapat infinity. Okey, kalau ganti di bawah kita dapat infinity. Okey, so bentuk ini adalah bentuk IDF. Okey, so untuk selesaikan soalan ni kita ada beberapa tahap kesukaran di situ. Yang pertama negatif infinity. Okey, yang kedua dia melibatkan cert. Okey, kemudian cert dia pula cuma berada di atas. Okey, yang tu tahap yang kita nak tengok. So ada 3 jenis. Okey, so kita kena handle betul-betul kes yang ini. Okey, so untuk selesaikan yang ini, yang pertama limit X menghampiri negatif infinity. Okey, untuk memudahkan kerja, Madam letak negatif di luar. So yang ini X kuasa 2 per dengan X kuasa 2. Okey, Madam betulkan untuk cert ni supaya Madam boleh tulis lengkap. Okey, tambah dengan 2 per dengan X kuasa 2 per dengan, okey, yang bawah ni tak ada cert, so kita bahagikan dengan X kuasa 1 sahaja. Okey, so kita permudahkan. So kita buat limit X menghampiri negatif infinity. Okey, negatif dalam ni dah jadi 1 tambah 2 per X kuasa 2 per dengan 4 tolak 8 per X. Okey, jom kita ganti nilai. So kita akan dapat negatif 1 per dengan 4. So jawapan untuk 1A ialah negatif 1 per 4. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Soalan 1B, kita perlu yang ini kita perlu tengok kepada definition bagi X tolak 3. Okey, yang pertama dia adalah positif X tolak 3 apabila X tolak 3 tu lebih besar sama dengan 0. Okey, jadi kita selesaikan sehingga X menjadi tajuk. So yang ini lebih besar, maksudnya dia dari kanan. Okey, yang kedua negative value. Okey, apabila X tolak 3 tu kurang dari 0 ataupun kita tulis X kurang daripada 3, itu bermaksud dia adalah dari kiri. So fungsi yang manakah yang kita nak? Okey, yang kita nak ialah fungsi yang bawah ni. Okey, so kita mula gantikan dalam soalan. X menghampiri 3 dari kiri. Madam fakturkan yang atas tu X tolak dengan 3, X tambah dengan 2 per dengan negatif X tolak dengan 3. Okey, sekarang awak tengok ada tak faktor yang sama? Okey, ada. Kita potong. Okey, lepas kita potong, kita ganti nilai. So yang atas tu dapat 5. Tapi jangan lupa kat bawah tu ada negatif. So jawapannya ialah negatif 5. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, so untuk soalan ni, kalau kita ganti dahulu nilai di sebelah atas. So kat atas tu Madam akan dapat punca 1 tolak 1 kosong. Okey, yang bawah 3 tolak 3 pun kosong. Okey, ini adalah IDF.
Okey, dan dia melibatkan proses set tolak 1. Maksudnya kita kena cari conjugate dia. Conjugate-nya ialah set tambah 1. Kan? Kemudian proses conjugate ya. Okey, selepas kita dah buat proses conjugate nanti, pastikan ada benda yang kita bunuh. Okey, proses yang ketiga, proses ganti nilai. Okey, sambil kita buat latihan, sambil ulang kaji. Jadi, soalan ni akan jadi X menghampiri 3 ni. Okey, yang pertama, Madam tulis dulu X tolak 2 ni tolak 1 per dengan X tolak 3 kat bawah ni. Kemudian, kena darab dengan conjugate. Follow yang atas, punca X tolak 2 tambah 1. So, dia kena ada sepasang atas dan juga bawah. Okey. Tapi kita kembangkan cuma yang atas. Okey, apabila kita kembang yang atas, kita akan dapat X tolak 2 tolak 1 per dengan X tolak 3 punca X tolak 2 tambah 1. Okey. So, kalau kita tengok yang atas tu sebenarnya dia dah jadi X tolak 3. Iaitu dia akan mati dengan yang bawah ni. Okey, so bila kita ganti nilai, yang atas tu jadi 1. Okey, yang kat bawah akan jadi punca 3 tolak 2 jadi punca 1. So, 1 tambah 1, 2. So, Madam cantikkan sikit cara menulis per ni. Okey, kita cantikkan. So, jawapan akhirnya ialah 1/2. Okey, selesai soalan nombor 1 daripada bahagian A.